Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Berbahagia terbagi tuan kita, tuan Syekh Haji Muhammadi Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS Iqdam, sahabat Sarfunan, Profesor Surau Abdul Jannah Fadliyah, Semangat dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita sekali lagi kuliah kita yang hampir tangguh dengan PKP, COVID, dan kita pula dalam seminggu lepas. Alhamdulillah, teman-teman, kuliah Ustaz pada malam ni ada kebetulan sebab Ustaz ada program di Langkawi dan kuliah kekal bulanan confirm seperti biasa di Masjid Kota Raya pada minggu yang keempat insyaAllah. Jadi Ustaz ada program dengan kawasan lepas. Jadi pengisian tu besok saya maklumkan program di Masjid Kota Raya, tazkirah sebelum Jumaat dan khutbah di Masjid Kota Raya bersama dengan Syekh Rodi insyaAllah. Sebelum menyebut dengan Ustaz, teman-teman, besok pagi semua sahabat minta tolonglah nak ke surau, bukan jalan maskah setengah pagi. Kita ada gotong royong, kita nak maju semen, ikat bata semua. Kita nak cuba siapkan store kita untuk simpan barang, meja dan sebagainya. Jadi insyaAllah dalam beberapa masa di berbagai Syekh untuk teruskan kuliah kita pada malam ini. Dan teman-teman, kuliah malam ini kita tak baca kitab yang di inilah, cuma kuliah umum insyaAllah. Dengan sekurang Ustaz, silakan takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. Yang dikasihi saudara pengisi majlis, Saudara Idris dan seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang agak lama juga kita tidak bertemu. So alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itulah kita merancang, tetapi perancangan Allah lebih terancang. Dalam suasana kita kata berlakunya perubahan kerajaan, baik di peringkat bermula dengan pusatnya sampai yang terdekatnya dengan kerajaan negeri. Seterusnya kita lihat bagaimana juga dalam dimusibahkan oleh Allah Ta'ala satu dunia dengan COVID-19. Bagaimana sikap kerajaan yang sebelum ini dengan sikap kerajaan yang ada sekarang ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalaulah tak berubah kerajaan, tak tahu apa nak jadi Malaysia ni. Kita tak sampai 110,000. Singapura dah 40,000 lebih dah jangkitan COVID. Negara kita kata yang kecil. Jadi alhamdulillah, dengan kerajaan baru, dengan kebijaksanaan dan dengan kita kata kerjasama rakyat,
yang kita kata menunjuk bukti memberi walak tunduk kepada kerajaan yang baru. Kerajaan maknanya rakyat boleh protes, tuan-tuan. Dia tak suka, kalau dia tak suka kerajaan baru Allah ni, dia tak akan ikut patuh undang-undang. Jadi akan jadi cecah merbah habis. Tapi dengan kerjasama rakyat, kerjasama rakyat yang kita kata memberi sepenuhnya, akhirnya alhamdulillah daripada ratusan sampai hari ini tak sampai dah 2 angka. Dan insya-Allah, dan kita tengok juga angka yang ada tu kadang-kadang daripada import yang dalam keadaan terkawal. Jadi pihak maknanya dan kita pun sendiri adalah sebahagian daripada kerajaan mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat yang seluruhnya memberi kerjasama. Dan kesemua itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kata kun fayakun, ialah mungkin sebab berlaku di Wuhan sebagai sebab penyebab, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk betapa lemahnya kita dalam keadaan nak menangani penyakit itu. Jadi sebegitu lemahnya kita, nak tanggungjawab kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam takut bimbang, tuan-tuan. Ana pun jadi fobia satu hari tu ni. Sebab apa? Tukang masak sekolah ana tu, ana pun tak tahu dia pi di Seri Petaling. Lepas balik Seri Petaling main duk masak di Mahat apa semua. Tahu-tahu tu ana tersengat. Tak kata apa, hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sendiri pun mencontoh pengalaman kena kurung di rumah, tertekan. Jadi dia pun meluahkan perasaan kepada saya. Dia sendiri lebih tertekan, tuan-tuan. Kita yang pergi biasalah peluk salam biasa dengan dia. Tahu-tahu rupanya penyakit ni tak boleh peluk salam. Jadi satu tekanan juga, sengah balik, tak ada apa. Jadi alhamdulillah 2 minggu pertama nampak dia kata-kata negatif. Dia kena lagi, tengok 2 minggu dia pun rasa lega, negatif, tak ada apa. Jadi tengok minggu kedua tu ada semangat sikit, tengok minggu yang maknanya 2 minggu yang selepas pun alhamdulillah sampai hari ini, tuan-tuan. Ini cabaran yang terpaksa kita tanggung dan kita lalui. Jadi alhamdulillah pada hari ini dalam suasana yang berubah. Jadi perubahan yang berlaku ini terkesan juga kita kata apabila tukarnya kerajaan tengah jalan, tuan-tuan. Jadi mungkin rakyat di bawah tidak memahami apa yang sedang berlaku. Ya, penjawat awam, polis, tentera, dia ikut mana-mana kerajaan. Tetapi persoalan ada lagi jawatan-jawatan yang menjadi penyokong kepada kerajaan ini adalah jawatan latihan politik. Latihan politik ini, tuan-tuan, dia ada satu perjanjian. Lantik hari ini habis bila? Inilah yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan ini. Sebab latihan politik yang ada dalam syarikat-syarikat GLC dalam kerajaan hari ini, tuan-tuan, masih lagi sebahagiannya orang kerajaan lama dulu. Jadi kita kata macam kita kena sangkut duri. Kita nak berjalan, ada duk sangkut belakang, tak boleh nak pergi. Mereka ni terikat dengan tempoh. Kalau kita berhenti, mereka saman kita dalam keadaan kerajaan dah banyak belanja duit dalam bantu COVID. Yang mereka dulu duk kata negara tak ada duit nak muflis, sampai tabung, kita kata apa? Tabung harapan. Buat tabung harapan. Tak tahu tabung tu pergi ke mana. Tiba-tiba tukar kerajaan, rupanya kerajaan duit banyak. Mungkin tuan-tuan pun dapat sampai juga. Cuma dia tak nama duit BRIM, dia nama duit berbagai-bagai bantuan tu. Rasanya boleh dikatakan yang B40 ke bawah ni hampir kita kata berapa puluh peratus, mungkin 60%, 70% semua dapat rasa. Dalam keadaan mereka kata duit tak ada. Lelong sana, lelong sini. Tujuan mereka nak, kita kata, nak jarahkan aset-aset tabung haji dan aset-aset kita kata
ASB dan sebagainya. Yang beli siapa tuan-tuan? Ni sedih. Yang beli bukan orang Islam, yang tolong jualnya orang Islam, dalam keadaan kita kata bukan harga pasaran. Ini yang sedang berlaku. Hikmah Allah Ta'ala, kalau duk biar puak-puak ni memang negara ni muflis sungguh. Hakikatnya bukan muflis, tapi kerana maknanya yang tidak baik dalam hati perut mereka. Ini yang berlaku, tuan-tuan kena faham. Kerajaan hari ni tak boleh nak, orang kata apa, nak laju lagi. Break tak boleh nak lepas penuh lagi. Pasal tadi, pasal latihan ni puak-puak ni duk ada lagi. Nak buang tak boleh, makan gaji buta. Nak buat kerja dia tak ikut arahan, tapi dia tak mau lepas sebab apa? Dapat gaji lagi. Dia kata perjanjian aku tak habis lagi. Inilah kena tanggung, tuan-tuan. Jadi takut tuan-tuan di sini dia rasa apa ni dah jadi kerajaan, tak boleh buat lagi, tak boleh buat. Ni di antara faktor menjadi penghalang tak boleh buat kerja tu. Jadi di sini apabila dah diberi sedikit kuasa dia, tuan-tuan, kita nak pandu utang mana? Nak pandu utang mana? Ayat yang anda bacakan tadi pada surah Haji, ayat yang ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim, iaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Diusir daripada kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Ini berlaku kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang Rasul-Rasul sebelum ini. Nabi Musa AS dihalau oleh penduduk kampung dia. Nabi Ibrahim ditangkap, nak dibakar. Nabi Muhammad dihalau, tuan-tuan. Adakah Nabi itu tak betul? Nabi itu betul. Ni kita nak kena faham. Kadang-kadang kita tengok yang betul itu seolah diinanya, kita nampak macam dia tak betul, tapi hakikatnya Allah sebut ada yang di kalangan, maknanya mereka dihalau daripada kampung halaman dengan sebab kebenaran. Ni cabaran yang telah dihadapi oleh umat sebelum ini, dan kita juga akan hadapi. Dalam arti kata, nak buat baik ini cukup payah, nak anjur kebaikan cukup payah. Ada halangan sendiri. Tapi hala nak buat jahat pakai hud saja, mesyuarat dalam WhatsApp pun jadi. Tapi kalau nak buat baik ni kena ada kertas kerja, nak kena ada kelulusan, nak kena berbagai-bagai. Ini halangan. Allah sebut dah. Jadi kita garis pandu. Adakah kita nak berhenti? Kita kena terus tadi. Kecuali mereka berkata yang mana, yang kita kata yang halau Nabi Muhammad, yang halau orang nak buat kebajikan Tuhan kita, sebagai kita sendiri kita kata pada illa ayyaqulu rabbuna Allah. Kita ingat aku ni ada Tuhan, aku ada Tuhan. Maksud aku ada Tuhan ini, kadang-kadang kita boleh bertindak, tapi tindakan kita itu nak menguntungkan atau nak merugikan? Nak menguntungkan atau nak merugikan? Ini kita nak kena faham di kalangan sahabat. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara termasuk gereja-gereja biara-biara Nasrani, gereja-gereja orang Kristian, termasuk rumah-rumah ibadat dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa pengajaran ayat yang ke-40 surah Haji ini? Cabaran yang pertama yang kita dicontohkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada kampung halaman tanah ayah. Dia beranak di situ, dihalau keluar. Nabi betul tak? Nabi betul. Ini cabaran apabila kita nak buat satu benda kebaikan. Kenapa sih dia? Kita kata aku ni nak buat betul, tapi pak siapa orang tak suka lagi ni. Orang tak suka lagi, bukan tak suka, bahkan pulau pula. Sedangkan kita nak buat baik. Tapi kalau kita baca ayat ni, kita ada satu kekuatan.
Nabi dah lalui dah proses itu. Dia dilahirkan di Mekah, maknanya duduk di Mekah berpuluh-puluh tahun, bahkan diberi satu title Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, orang terima. Tapi apabila dia bercakap tentang mengajak manusia daripada melakukan pengabdian sesama manusia, membuka minda manusia supaya berada di landasan yang betul, ketika itu dia berhadapan dengan masalah. Dan sebaliknya, apabila Nabi Muhammad SAW dah sampai ke Madinah dan sebagainya, tanggungjawab kita apabila dah jadi kerajaan, dah berkuasa. Tadi dia lemah, lepas tu dia ada kekuasaan. Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala larang pada kita balas dendam balik. Fathu Mekah, patut Nabi boleh pancung seorang-seorang tu masa pergi ke Mekah balik setelah ditawan orang kampung halaman dia sendiri. Tapi Islam tak mengajar begitu. Di zaman Nabi Muhammad tak ajak begitu, di zaman kita pun kita kena faham. Macam hari ni contohnya, kita jadi kerajaan, kok puak-puak kerajaan lama PH buat nanya kat kita, kita nak buat nanya ke mereka balik? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Bukan dengan kuasa kita untuk nak balas dendam. Islam tak ajak, Nabi tak ajak. Hak ni kita nak kena faham. Hari ni kita kata dapat kuasa, dulu dia buat aku, kau nak balas dia balik. Tak boleh, tuan-tuan. Selagi mana berbentuk kezaliman, selagi berbentuk ketidakadilan, tak boleh buat. Nak buat nanya ke tak boleh. Ini surah haji cerita kepada kita. Jadi dalam keadaan macam mana kita membetulkan hak tak elok tadi, perelok balik. Jadi macam mana kita tolak hak tak betul, ganti dengan hak betul. Yang dia buat zalim dengan kita, kita gantikan benda-benda yang boleh membawa manfaat. Manfaat untuk diri dia dan manfaat seluruh orang yang berada di sekeliling. Ini agama kita, tuan-tuan. Ini pegangan kita. Dan kita kena sedar. Bukan jadi kuasa dapat jadi hero, nak buat, tak boleh. Jadi kalau kita buat itu, kita baru 2 kali 5. Ni kita nak kena faham. Sebab kita matlamat kita, perjalanan kita jauh. Kita bukan mengharapkan redha manusia. Yang penting kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita kata tugas-tugas tadi yang keluar, kita kata tadi apabila kita ada kekuatan adalah untuk membela agama Allah. Disebutkan ayat pada ayat ini, dia kata wala yansurannallahu man yansuruh. Kita buat kerja ni sebab Allah suruh. Dan Allah nyatakan jawab, aku akan tolong hampa, aku akan bantu hampa. Alhamdulillah, pada hari ini kita tengok kerajaan PN yang baru. Kalau tak sedar lagi tak tahulah. Kita tengok bagaimana orang-orang Melayu Islam dah mula bersatu balik. Dalam keadaan hari ini rakyat dalam keadaan tenang, negara tenang, tuan-tuan. Tak tahulah kok tuan-tuan rasa tak tenang. Saya rasa tenang hari ini. Dengan kerajaan 22 bulan hari itu berserbut, tuan-tuan. Tapi hanya rasa tenang boleh. Tenang. Apabila kita melihat kuasa memerintah, kuasa politik itu berada daripada golongan majoriti penduduk negara ini, kita mengharapkan maknanya yang ada di atas itu terus fikir macam mana? Fikir persoalan agama, fikir persoalan bangsa kita. Jangan duk kira habuan dunia sahaja. Kita akan mati, tuan-tuan. Kita akan dihimpit, kita akan ditanya satu persatu. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang berada di atas ambil iktibar apa yang telah berlaku. Hikmah Allah bagi. Kalau dah begini pun tak nampak juga, jadilah macam Palestin di sana. Jadilah macam Palestin di sana. Jadi pada ayat ini juga Allah menyatakan kepada kita perlunya jihad kita. Bersungguh-sungguh jihad kita dengan kuasa yang ada ini untuk mengubah keburukan kepada yang baik.
Kita kena tengok apa kebaikan yang kita kena buat untuk mengubah ketidakadilan kepada adil, kezaliman kepada adil. Jadi terutamanya kalau kita di Kedah ni, MB kita baru ni tuan-tuan, orang sik 13 adik-beradik. Bukan kerja tetap pendepak, dia bukan mendapat pendapatan tetap tu, masuk cari kayu depu dan cari rotan, kerja apa boleh dan nak bela 13 orang adik-beradik tuan-tuan. Jadi kalau dialah jadi MB hari ni, tidak boleh rasa jerit payah rakyat, orang yang pelayan nelayan, orang menoreh getah, kalau dia sendiri pun tak boleh rasa. Habis. Sebelum ni kita kata kita orang Menteri Besar sebelum ni bangsawan, orang kaya, dia tak akan dapat rasa bagaimana susah payah sebagai seorang penarik teksi. Dia tak akan rasa susah payah bagaimana seorang petani. Dia tak akan dapat rasa bagaimana susahnya seorang nelayan, penoreh dan sebagainya. Tapi MB hak law ni tuan-tuan, memang dia lalui semua benda-benda tu. Kalau dia duduk di tempat dia, dia tidak boleh membantu lagi, siapa lagi bantu tuan-tuan? Dia sendiri lalui. Kalau dia sendiri lalui tak boleh bantu, siapa nak bantu lagi? Pada adat. Jadi kita mengharapkan supaya pengalaman yang kita dah lalui, susah kita lalui, kita cuba bantu generasi yang selepasnya biar jangan susah macam kita. Jadi jihad ini, pengorbanan ini perlu. Kita kata keburukan, kita tengok bermula daripada kerajaan pusat dulu sampai kita kata gaji bulan 2 bulan tak ada gaji, buat kerja saja. Kesungguhan tuan-tuan, kesungguhan nak cuba meringankan beban tuan-tuan. Dan pada ayat yang disebutkan juga adalah konsep keizinan kita untuk berperang. Tujuan berperang pasal apa tuan-tuan? Bukan sebab nak rebut harta kekayaan. Tujuan perangnya Nabi SAW nak membetulkan sistem jahiliyah kepada sistem yang diredai oleh Allah. Pemerintahan yang menghasilkan manusia ke arah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kita suruh perang, bukan sebab kita nak turun dan sebab jawatan dia. Kalau dia boleh buat kerja, bukan sebab jawatan ataupun dengan sebab kekayaan. Peperangan yang dibenarkan oleh Islam adalah untuk membetulkan sistem. Sistem mana? Sistem yang tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Al-Quran sebagai garis pandu. Allah datangkan Nabi dan Rasul sebagai uswah dan qudwah. Jalannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berhadapan dengan golongan-golongan yang menyesatkan ini, menjadi tanggungjawab kita untuk berjihad pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita kata dalam menolak gangguan dan kezaliman orang-orang kafir yang dahulu menzalimi orang-orang Islam. Tengoklah, nak carilah di mana kita kata hak orang bukan Islam nak habang adil, payah tuan-tuan. Dia hanya seketika sahaja. Dan dulu dibangga-bangga agungkan di Amerika contohnya. Lah kali apa depa? Depa tindas orang kulit hitam tuan-tuan, buat macam-macam, sampai kita kata rakyat dia sendiri bangkit lawan ketidakadilan, kezaliman yang ada pada pemerintah Amerika. Sedangkan depa lah disebut kita nak perjuangkan hak kemanusiaan dan sebagainya. Lah kali di rakyat dia sendiri tuan-tuan. Adakah Islam begitu tuan-tuan? Islam tidak membezakan warna kulit. Adakah kita tengok orang India hari ni hak masuk Islam, kita rasa janggal? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan rasa pelik dah kalau jumpa dengan Ridwanti? Tak ada, kita rasa satu. Ataupun kita kata Firdaus Wong kita jumpa, tu bukan beranak Islam tuan-tuan. Termasuk Ustaz Ravi yang masuk TV tu, kita jumpa dia, kita rasa dia terasing kita dah. Dah tuan-tuan, inilah Islam. Inilah Islam.
Tetapi maknanya orang lain, sedangkan di Amerika sama-sama Kristian, yang kulit hitam Kristian, yang kulit putih Kristian, tapi mereka tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Masih ada kasta, termasuk di India, tuan-tuan, masih ada kasta. Tapi Islam ada tak, tuan-tuan? Tak ada. Inilah bukti kebenaran Islam itu sendiri, tuan-tuan. Tanggungjawab kepada kita semua. Dan seterusnya, apabila dah jadi kerajaan, Allah sebut pada kita, hampa nak buat apa? Nak buat apa? Ikut kehendak Allah. Allazina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ni Allah suruh perintah pada kita, kepada yang menjadi pemimpin, jadi menteri atau menjadi pegawai takbir. Apa perintah Allah? Dah dapat jadi kuasa, dah akad sumpah dan sebagainya, dengan kuasa yang sebenar sentiasa mendirikan sembahyang. Dalam arti kata, jaga semasa berjawatan. Nak tengok betul tak betul. Hang dah jadi menteri, hang jaga sembahyang tak? Dah dapat kuasa, sembahyang duduk masbuk lalu, sembahyang duduk di ujung waktu, tak betul? Tak betul. Allah kata dapat kuasa, jaga sembahyang dulu. Jaga sembahyang. Disiplinkan pemimpin-pemimpin, jaga sembahyang. Ihfazillah. Apabila kita jaga urusan Allah, Allah akan jaga urusan hak. Tapi kalau kita jadi pemimpin yang tak jaga diri dia dengan Allah, macam mana Allah nak jaga? Tentu apabila Allah tak jaga dia, dia buat ikut dia, ikut kepala dia, dia urus sampai ikut kepala dia. Ini pertama. Nak jadi pemimpin tu syarat dah dapat kuasa, jaga sembahyang, tuan-tuan. Ketika mana? Ketika hak sembahyang lah ni jagalah, tapi ketika berjawatan lebih-lebih lagi kena jaga sembahyang. Hak fardunya telah, hak sunatnya lagi banyak. Sebab apa? Sebab dalam kerja buat kita ni, kita terdedah, mungkin kurang sana, kurang sini, ketidakadilan sana. Inilah masa kita tunduk, rokok, sujud kepada Allah SWT, minta pertolongan Allah SWT. Itu yang pertama. Di samping dia jaga sembahyang. Jadi kalau pemimpin jaga sembahyang, agak-agak rakyat tak jaga dah. Ni kita kata ni, malam ni lah kata menteri besar main di mayang di surau ni. Rasanya bukan banyak ni. Rakyat bakat main remun penuh. Nampak, tuan-tuan? Kalau habaq lagi tuanku nak main sembahyang di surau ni, agak-agak macam ni, tuan-tuan. Penuh peluang tu. Tu nak habaq kata kesan pemimpin yang jaga sembahyang. Secara tersendiri rakyat akan ikut. Tetapi sebaliknya, kalau dia menteri besar, contohnya tak jaga sembahyang, hadut keliling dia pun sama naik. Kalau dia kata masuk tu berhenti sembahyang, puak-puak tu kalau kabut habis, tuan-tuan. Tu Allah perintah, tengok. Dia tak hati suruh. Ni habaq tuanku kata ni esok nak pergi sembahyang di masjid Pulau Teriak. Habaq kata nak pergi sembahyang saja. Tengok apa berlaku. Tu nak habaq kata apabila kita berjawatan, apabila kita ada kuasa, kita boleh mendidik. Nampak, tuan-tuan? Sebab apa? Agama rakyat ni dia bergantung kepada pemimpin. Agama rakyat ni bergantung kepada yang berkuasa, raja. Kalau raja buat itu, rakyat akan jadi sini, tuan-tuan. Sebab tu Allah pesan, yang pertama, apabila hampa angkat sumpah jadi pemimpin, hampa jadi ketua negara, jadi menteri, apa saja jawatan hampa pegang sebagai pegawai kerajaan, aqamus salah. Jaga sembahyang. Dah jaga sembahyang, Allah perintah lagi, dia kata wa atawuz zakah. Dah kita kata kamu jadi kerajaan, tanggungjawab kepada kamu ialah menguruskan harta zakat, bagi betul. Mengurus harta macam mana? Percukaian tu bagi betul. Ni yang duk kena cukai, hak tak boleh lari ni pegawai kerajaan. Tak boleh lari.
Hak berniaga besar-besar, untung berbilion-bilion syarikat lari sana lari sini. Ini tanggungjawab kerajaan. Hak pejabat awam, hak gaji kerani apa semua, hak ni tak boleh lari langsung. Tetapi hak syarikat GLC, syarikat hak besar-besar tu tuan-tuan, hak tu lari banyak sekali. Ini tanggungjawab kerajaan menguruskan harta yang betul. Mengurus bagi betul dengan kuasa yang ada. Dalam kata-kata pada hari ini terselamat daripada sampai pada SPRM. Kita tengok macam apa yang berlaku dalam negara ini. Pemimpin besar-besar terlibat di 2-3 hari ni tak habis-habis lagi. Terdedah dengan SPRM. Jadi kita nak kena pastikan kita kerajaan ni kerajaan yang ikut undang-undang, yang ikut peraturan. Bahasa mudahnya kerajaan yang tidak boleh disabitkan dengan SPRM. Bahasa mudah nak bagi kita faham lah. Kalau bahasa agamanya menguruskan harta dengan betul. Mengurus harta yang betul mana? Menyebabkan kita kata berlaku kita tanggungjawab kerajaan menyediakan ruang peluang pekerjaan kepada rakyat, yang rakyat boleh bekerja dalam pendekatan ekonomi sampai boleh keluar zakat. Ini tanggungjawab kerajaan, tuan-tuan. Bukan duk ada nak perabihan duk ada. Hang jadi kerajaan, hang jadi pemimpin, kena fikir macam mana aku nak tolong orang bawah aku boleh bekerja, boleh cari makan. Sebab kekuatan kerajaan, di sinilah kekuatan kerajaan. Apabila rakyat dah senang, rakyat dah kaya senang-senang, ketika itulah kestabilan kerajaan berlaku. Tapi apabila rakyat susah, rakyat tak cukup makan, agak-agak berlaku kestabilan, tak akan berlaku, tuan-tuan. Sebab itu Allah perintah. Jadi apabila kita tidak ikut perintah Allah, akan berlaku kepincangan dalam urus takbir kerajaan. Itulah terima rasuah. Terima rasuah, jual kat pengenalan, jual kita kata berbagai-bagai hak lorong tikus apa semua. Ni wa atau zakah. Dalam arti kata kita kata tidak menerima rasuah. Dalam masa yang sama kita dengan kuasa menguruskan hasil-hasil yang ada pada negara dengan betul. Minyak kita kata hasil Allah bagi minyak, urus bagi betul. Betul macam mana? Kekayaan pastikan keluar zakat. Hasil bumi kita kata, mungkin kita kata dia dapat biji apa semua, urus bagi betul, dapat zakat. Ini termasuk kita kata di Kedah, toke-toke balak Syekh Zakaria sebut CEO zakat. Dia kata tak ada rekod dalam pejabat zakat hasil toke balak buat keluar zakat. Itu dia. Sebab kita kalau sebut toke balak ni kaya lah, tapi zakat tak ada. Ini urus takbir yang tak betul. Ini tanggungjawab kepada pemerintah. Ini tuan-tuan kena faham. Termasuk kita kata kalau sebut toke apa, kuari ya, kuari pasir apa semua kaya, tapi tak ada rekod. Itu menunjukkan salah urus takbir. Sedangkan itu hak rakyat. Hasil itu kita kata sebagai cukai itu adalah hak rakyat. Wa atau zakah, dalam arti kata Allah perintah uruskan hasil-hasil khazanah bumi yang Allah bagi ni, baik di atas baik di bawah, bagi betul. Itu maksud ayat wa atau zakah. Ini tanggungjawab pemimpin. Wa amaru bil ma'ruf. Allah perintah yang ketiga. Hampa jadi pemerintah, jadi kuasa, wa amaru bil ma'ruf, melaksanakan dan mendahulukan syariat. Melaksanakan dan mendahulukan syariat. Dalam arti kata meletakkan kepimpinan agama berada di depan. Meletakkan urus takbir kita halal haram. Meletakkan urus takbir kita pahala dan dosa. Ini dia tuan-tuan. Bukan pakai buat kodan. Wa amaru bil ma'ruf. Tanggungjawab kerajaan lagi. Dah tadi urus zakat dah betul dah, duit banyak, memperbanyakkan kebajikan-kebajikan. Memperbanyakkan kebajikan yang sampai kepada semua rakyat. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Satu hari Sayyidina Umar dia berjalan, jumpa seorang tua duk minta sedekah.
Sayyidina Umar pergi tengok. Dia lah sebagai Amirul Mukminin tuan-tuan. Masa pegang jawatan Amirul Mukminin, pergi jumpa, tengok orang tu minta sedekah, tak cukup makan. Lepas tu tengok pula agama Yahudi pula, tanya-tanya, dia bukan Islam, Yahudi. Apa yang Sayyidina Umar, kekesalan yang ada pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar cepat-cepat lari ke Baitul Mal. Sambil duduk Baitul Mal, ambil harta Baitul Mal tu, dia kata, betapa menyesal, betapa rosak, betapa tak betulnya Umar. Dia kata masa muda dulu dia kerja, kerajaan ambil cukai kat dia. Yahudi kan kafir, orang kafir, dia kena banyak cukai tuan-tuan. Jadi masa muda dulu dia buat kerja, kerajaan ambil, dia kena bayar cukai. Hari ni dia dah tua dah, tak boleh buat kerja, tapi mana kebajikan kerajaan pada dia? Sayyidina Umar sendiri pergi ambil, tanggung, pergi bagi Yahudi yang tua tadi. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diikuti oleh para sahabat. Apabila kita jadi kerajaan, bukan kita nak tolong orang Melayu saja, kita nak kena tolong semua. Bukti Sayyidina Umar tuan-tuan, ialah dia duduklah kerajaan, dia sama-sama membangunkan kerajaan, buat kerja, bisnes, berniaga apa semua. Jadi apabila dia dah susah, kita kena bantu. Hak kapiak kebantu, hak Islam lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Tuan kena faham kau tu lah. Nak abang sebegitu tuan-tuan. Ini tanggungjawab kepada pemerintah tuan-tuan. Alam cakap belak sikit, sebelum ni baca kitab. Lain sikit tuan-tuan. Dan kita tengok di sinilah kita kata yang disebutkan, inilah disebut keadilan untuk semua. Hak ni berbahasa betul. Bahasa mana? Bahasa yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Termasuk bagaimana keadilan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar ketika mana menjawab jawatan khalifah tuan-tuan. Satu hari tengok anak dia pergi di pasar, tengok anak hang apa? Dia kata, aku nak berniaga. Berniaga apa? Nak jual unta. Unta hang? Tu, tunjuk unta. Gemuk bulat. Hang boleh mana? Dia kata, aku tak nak tengok. Dia kata, masa dulu aku beli seekor unta. Pak, dia kata, Sayyidina Umar kata kat anak dia, aku masa aku tengok hang beli unta dulu, kurus ke dekian. Masa bila hang belah, anak dia kata apa? Sebab unta seekor tuan-tuan, nak belah payah tuan-tuan. Kita duduk dalam kampung, kita ada kambing seekor, boleh belah, payah tuan-tuan. Dia nak kena pasang 2-3 ekor. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tuan-tuan, dia seekor unta, payah nak jaga, pergi tumpang dalam kandang Baitul Mal. Hak kerajaan lah kita kata. Ini kita kata, tengok, menggunakan kemudahan kerajaan untuk kepentingan diri. Anak ni anak Amirul Mukminin, anak Perdana Menteri, anak Menteri Besar, anak kita kata menteri, menggunakan kedudukan untuk kepentingan. Apa yang berlaku Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, dah tengok tadi, anak dia kata, aku lepaslah kandang Baitul Mal, duk makan hak kandang Baitul Mal, duk minum air, tu lah gemuk. Apa arah Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, hang jual, pastikan unta ni dijual, hang ambil modal balik hang beli masa kurus dulu, hak lebih untung letak dalam Baitul Mal. Tu dia tuan-tuan. Hak untung tu, ambil modal balik hang kurus dulu ni, hak lebih masuk balik Baitul Mal. Inilah keadilan untuk, bukan menyalahgunakan kuasa. Jadi sampai ke anak, pak ajak macam tu, cucu Abdullah bin Umar apa berlaku tuan-tuan? Satu hari dia dititih turun tuan-tuan, cucu dia main jumpa Tok Wan, tunjuk baju nak koyak dah, nak baju baru. Apa Abdullah bin Umar kata kat cucu ni? Tok Wan mana tak sayang cucu tuan-tuan? Hak doda kita hari ni, cucu tu bagi habis tuan-tuan, bagi habis. Tapi Abdullah bin Umar apa berlaku? Cucu main baju Tok Wan, baju saya nak koyak ni, bahasa kita nak baju baru. Tok Wan ni kata apa? Abdullah bin kata, pakai bagi koyak dulu, lepas tu main. Tu dia tuan-tuan, pakai baju koyak dulu baru main. Kalaulah pemimpin yang ada macam ni tuan-tuan, dia pasal apa? Pasal pak tadi ni.
nampak tadi satu hari Sayyidina Ali duk nampak naik satu dalam keadaan tengah panas, tuan-tuan. Nak cerita Sayyidina Umar ni duk atas unta, tengok tengah padang tu, tengok lik tengah panas lilik, tuan-tuan, musim panas. Tengok dengan seorang dengan unta duk ligan unta. Jadi Sayyidina Ali pun pi nak tengok apa ni, nak tolonglah. Pi tolong tu, pi tengok. Terkejut, ya Amirul Mukminin. Terkejut yang duk ligan unta tu Sayyidina Umar. Dia tanya, apa yang berlaku wahai Amirul Mukminin? Hang tak ada ke apa kerja hang? Tak ada ke pembantu? Tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ini unta yang terlepas daripada kandang Baitul Mal, terkeluar pada kandang. Lepas tu Sayyidina Ali tanya, mana pegawai-pegawai yang tak ada kah? Unta ni adalah bawah jagaan Umar, ketua negara, tuan-tuan, harta negara, terkeluar. Lalu Sayyidina Umar kata, kalaulah unta ni berlari sampai ke Iraq, Sungai Furat, Umar akan ikut dan pasti bawa balik ke kandang Baitul Mal di Madinah. Sebab apa? Umar takut nak berhadapan dengan Allah, nak jawab dengan Allah. Macam mana harta rakyat Sayyidina Umar tak boleh jaga. Lalu Sayyidina Ali kata, geleng kepala. Dia kata, mampulah lepas ni. Bahasa kita, bahasa mudah, mampulah lepas ni siapa nak jadi pemimpin, faham? Maksud mampu, tak boleh nak ikut cara dia tu. Sayyidina Ali kata, mampulah lepas ni siapa nak jadi pemimpin, faham? Tak ada siapa nak ikut rentak hang, mampu. Dan daripada Sayyidina Umar lahirlah Umar Abdul Aziz, tuan-tuan. Cicit nyang dia, tuan-tuan. Tu kehebatan, tuan-tuan. Ni nak menggambarkan bagaimana keadilan tadi. Dalam kita kata buat kebajikan ini tidak terhad kepada orang Islam. Dalam negara kita, masyarakat yang majmuk ni tidak terhad kepada bangsa Melayu saja. Kita ada Siamnya, ada Cina, ada Hindu, ada kita kata penduduk Iban, Bumi Putera dan sebagainya, kena bagi kebajikan. Ini tanggungjawab kepada pemerintah, tuan-tuan. Yang seterusnya kita kata walillah wa nahaw 'anil munkar. Dalam kita berkuasa, kita memperkasakan undang-undang. Bukan kita sebagai pemerintah kita langgar undang-undang. Ini tak betul. Kita buat undang-undang, kita kena ikut, bermula dengan kita memperkasakan undang-undang dalam menuntut hak keadilan untuk semua. Keadilan, bukan hak pemimpin besar-besar buat salah, makan rasuah sana terlepas. Hak duit kutip, duit kat tepi jalan ni hadis pakat kena habis. Dah. Kalau begitu berlaku dalam sistem urus takbir negara, hancur. Itu bukan surah perintah Allah. Maknanya dah tak betul daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang untuk semua. Undang-undang untuk semua. Isu kita kata hari ni, kita kata jatah. Isu kita katalah yang kata isu penghinaan kepada lambang, kepada negara. Kita kata ada rimau 2 ekor tu lah, mereka conteng buat lebih kurang, tuan-tuan. Jadi ini persoalan undang-undang. Kena bayar pihak, kena betul-betul, tuan-tuan. Biar kena betul-betul. Ini negara, kedaulatan negara, kehormatan negara. Sebab tu kita pi mana pun kita ada bendera, tuan-tuan. Dah ada bendera. Lambang bendera tu adalah satu kehormatan. Orang pi perang pun dia ada pegang bendera, panji-panji dia, tuan-tuan. Tiba-tiba kita dalam negara kita, rakyat yang hidup dalam negara kita sudah tidak hormat kepada panji-panji, maknanya tidak layak jadi kamu jadi rakyat. Tak layak. Kalau nak juga hukum bagi betul-betul. Kalau ketegak juga buang kerakyatan, halau pula pada sini, tuan-tuan. Tak kira walaupun kita tu orang Melayu. Isu dalam negara kita ni orang Cina. Ya, kalau Cina buat macam tu, hukum dia. Kalau orang Melayu buat, hukum dia. Kalau orang India Hindu buat itu, hukum dia. Siam buat itu, hukum dia. Ini kita kata kedaulatan negara. Sebutkan dia telah wa nahaw 'anil munkar. Memperkasakan undang-undang, tuan-tuan. Kita kata kalaulah kita nampak lagi harap ada 2, 3, 4 orang lagi macam ketua polis Johor tu hebat. Tuan-tuan tengok macam mana ketua polis Johor macam mana. Kena 3, 4 orang macam tu, aman Malaysia ni. Tuan-tuan tengok
Tu orang hantar peluru pergi tuan-tuan, bukan jalan biasa. Orang gugut nak bunuh dah, pegang nak amanah, buat kerja. Tengok hak dia duk main tu bukan tangkap anak seluar tuan-tuan. Kalau dadah tu jenis berjuta-juta. Kalau hak pegawai tu pegawai hak jenis kanan dalam kerajaan tuan-tuan, tangkap, hadap, berani. Tu baru hebat tuan-tuan. Tu baru jantan. Kita banggalah sebab kita dia orang Penang tuan-tuan. Penang. Ya. Sebelum tu memang dia bahkan jenayah tuan-tuan. Kalau kita kata 4 wang 5 wang macam ketua polis Johor tu dah ada tuan-tuan, kursi-kursi gelap ni tak berani tuan-tuan. Dan kita mengharapkan, kita memuji. Sebab tu kita dalam Islam, dalam contoh doktor dalam COVID-19 baru ni, dalam kita berhadapan tu, mati dia pun mati syahid tuan-tuan. Nurse mati syahid tuan-tuan. Mati syahid tuan-tuan. Termasuk orang yang sakit itu dia sabar tuan-tuan. Penyakit dia sabar, dia boleh terima redha Allah Ta'ala. Mati dia mati syahid tuan-tuan. Dapat pahala mati syahid. Yang duduk di barisan depan, siapa nak tuan-tuan? Apa nak? Kita nak merawat orang, kadang-kadang kita sendiri yang kena sakit. Nurse semua. Jadi hargailah dia pun. Kadang-kadang kita tengok polis duduk tunggu kat tengah jalan. Ni hari ni kita kata yang kita boleh agak tu, kawal sana, kawal tutup sana. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Tu hak betul tuan-tuan. Hak tu. Tu dalam tu ada lagi orang ambil kesempatan yang menutup muka, tipu lagi, jual dan sebagainya. Sebab tu kita perlu kepada undang-undang. Allah kata wa nahaw 'anil munkar, dan Allah sebut lagi walillahi 'aqibatul umur. Dah kita kata dah buat semua tadi, memperkasakan undang-undang dan keadilan dengan semuanya. Allah kata walillahi 'aqibatul umur, kepada Allah lah kamu kembali kepadanya. Dalam arti kata memperhambakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu malam. Ni pun kita ada satu program dengan insya-Allah nak turun Langkawi lagi, program dengan ahli-ahli majlis. Kita nak tegur, dan memang anak akan sebut dalam majlis tu, ialah sistem kita kata kedai 24 jam ni. Allah sebut dalam Quran, ni Quran sebut malam adalah untuk berehat, siang untuk bekerja cari makan. Ni Quran sebut tuan-tuan, zaman Nabi Hepela. Tiba-tiba hari ni kita nak ubah ayat Quran, malam berjaga, siang kita tidur. Sebab duk bagi kuasa buka kedai apa semua tu ahli majlis. Hampa nak dapat redha Allah ke hampa nak dapat laknat Allah? Kulak laknat, nak redha Allah, hak malam ni bagilah ruang peluang orang untuk berehat, tidur. Hak malam siang tu pakai web kerja bagi. Ini Quran sebut. Tapi kalau kita tak ikut Al-Quran, kerajaan kita, urusan pada kita, ada benda tak kena. Akan berlakulah kepincangan. Boleh buka kedai 24 jam di RNR, lebuh raya tu boleh lah. Ni kedai kita tak, macam kita kola duduk tepi ayat laut kita kata apa, ulak kaki turun tu. Dia buka, kalau kami sebelah Kuala Nerang tu hutan. Malu ke kera beruk tuan-tuan. Ni kita duk ahli majlis ikut dia, kita kata nak jadi ada otak. Otak mana kita cabar Al-Quran tuan-tuan. Quran suruh siang malamnya untuk berehat, untuk bersama dengan keluarga dan sebagainya. Dan kita kata siang bekerja sungguh-sungguh. Ni tanggungjawab. Sebab tu Allah kata sini memperhambakan diri kepada Allah di waktu malam. Hak mana? Hak pemimpin tadi ni. Hak nak kena rokok sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut bimbang pasal apa? Takut masa kita melaksanakan tugas tadi, kita tidak melaksanakan tugas sebetul-betulnya. Takut masa kita bekerja tadi, kita tidak beramanah dengan amanah yang diberi amanah kepada kita. Kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut juga kerja kita patut selesai, kita tak selesai. Takut-takut kerja buat kita, hak sepatut kerja melibatkan orang ramai, kita mengutamakan hak peribadi kita. Takut bimbang begitu tuan-tuan. Dalam kita duk kerja, contoh, maaf cakap tuan-tuan, orang nak berurusan kita pergi hantar anak sekolah contohnya. Kita pegawai kerajaan,
Hak ni kita kena minta ampun ke Allah, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita kata sebagai pembantu kepadanya. Dan apabila menjadi kerajaan, sudah pastilah kita berhadapan cabaran, tuan-tuan, yang pernah dan tidak akan pernah berhenti, tuan-tuan. Apa berlaku? Nabi Musa AS, betul tak, tuan-tuan? Betul. Tapi dia berhadapan fitnah dengan Firaun, tuan-tuan. Firaun dengan hebat. Yang paling hebat kita kata ni, Firaun tu dia mengaku dia betul. Nabi Musa dia betul. Ini yang pertembungan yang kuat, tuan-tuan. Hak orang buat salah rasa dia betul. Hak betul telah betul. Ni berlaku di antara Nabi Musa dengan Firaun. Bukan calang-calang. Begitu juga berlaku Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud. Adakah Nabi Ibrahim tak betul? Nabi Ibrahim betul, tapi berhadapan dengan satu cabaran yang begitu besar. Ni kita apabila kita nak buat benda baik, inilah cabaran yang kita hadapi. Kalau Nabi dan Rasul telah lalui, termasuk Nabi Nuh AS, berhadapan dengan anak isteri, bersama berhadapan dengan kaumnya, yang kita kaum Lut, yang maknanya beramal dengan ajaran songsak. Dan begitulah Rasulullah Nabi Muhammad kita berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tuan-tuan. Inilah pusingan roda yang terus berlaku. Dalam kita nak buat kebajikan, sudah pasti kita akan berhadapan satu yang kita kebatilan yang betul-betul dia gagah, dia kuat, tuan-tuan. Dia mempertahankan. Dia kata kalau aku tak tahan, habis aku, habis anak beranak aku, habis keturunan aku. Dia akan lawan sungguh-sungguh. Jadi hak kita yang di pihak benar, adakah kita nak mengaku kalah? Tak. Kalau mengaku kalah, Nabi letak jawatan, dah. Kita kena buat kerja. Selagi mana kita bekerja, selagi mana kita ada kuasa, kita kena guna betul-betul, tuan-tuan. Di samping yang sama, kita kena ada hubung jalin baik dengan pegawai-pegawai. Kalau kita hari ini pegawai-pegawai kerajaan, kalau orang politik, dia kena baik dengan pegawai-pegawai kerajaan. Sebab mereka tu nak buat kerja, jaga kebajikan mereka. Tak lupa juga kita kata bagaimana. Sebab apa? Kalau kita tak baik mereka, jadi musuh kita, kacau. Nak buat kerja lagu mana, tuan-tuan? Dia buat sabotaj kita. Apatah lagi kita kata hubungan baik dengan raja tu sendiri. Raja tu sendiri, ini tanggungjawab kita, tuan-tuan. Dan hasilnya kita satu lagi, kita nak kena fikir. Sebab cerita bab ayat ni, cerita bab pemerintahan, kita kata bagaimana kita kata nak mikirkan supaya kebajikan ini kena menyeluruh kepada rakyat. Ya, kita kata nak buat macam mana, tapi ada kaedah, tuan-tuan. Agama disebut mala yudriku kullu la yatruku kullu. Apabila kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya dunia ni kita tak boleh buat tahun ni, kita anjak tahun depan. Begitu. Tapi perancangan nak buat baik tu kena ada terus. Kita dah jadi pemimpin, kita kena rancang hak ni benda baik. Mungkin benda baik tu boleh buat dalam bentuk seminggu, dalam bentuk sebulan, ada bentuk sampai tahun. Tapi kita terus merancang untuk kebaikan. Kebaikan kepada bangsa, agama, negara, tuan-tuan. Ni pemimpin, tuan-tuan. Bukan kira duk tarah bukit saja. Kalau fikir apa pokok boleh masuk lagi. Dah. Pemimpin dia kena fikir begitu, tuan-tuan. Kebajikan yang menyeluruh, mana dia buat merancang. Dia tak ada, nanti dia pun orang boleh manfaat. Contoh kita buat, kita kata buat empangan, contoh dam, tuan-tuan. Pemimpin dia buat empangan tu, tuan-tuan. Dia mati pun orang petani boleh buat bendang apa semua. Ini kita kata kebajikan untuk semua, tuan-tuan. Ini kita kena ada wawasan, tuan-tuan. Wawasan itu sendiri. Dan kita sebagai pemimpin, hak orang bawah kena faham jugalah. Allah sebut, dia kata fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Hampa buatlah berjalan nak ajak kepada manusia kepada kembali kepada Allah, kena Allah mastata'tum, sekat hampa mampu. Macam mana kita tengok pasal seekor burung yang cuba nak menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api, tuan-tuan, gunggunan api yang banyak. Tengah cerita dialog semut dengan burung. Semut dengan burung. Semut ni bawa ayam dengan daun, tuan-tuan.
Semut usung ayak. Jadi burung teguk. Hampa nak buat apa? Hampa nak buat apa dengan ayat ni? Dia kata nak pergi padam api yang duk bakar Nabi Ibrahim. Lah, ayak sitik nak boleh padam api bergunung. Semut baca burung poli. Tapi apa semut jawab? Dia kata, sekurang-kurangnya aku ada jawapan di hadapan Allah. Apabila Allah tanya nanti ketika mana Nabi dan Rasulnya dibakar, hampa buat apa? Dia kata, kami ada alasan, kami buat ayak ni, kami nak padam Nabi. Begitulah apabila kita ada jawatan, kita ada kedudukan, gunalah kedudukan kita ini untuk nak bawa bimbing orang kenal pada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kerajaan negeri akan melancarkan satu, kita akan sebut lepas ni, hari Jumaat adalah hari ilmu, Radatul Ilmi. Kita nak lancarkan seluruh Kedah ni hari Jumaat, hari mengaji. Hak duk mengaji dah tu kita perkasakan lagi. Hak tak ada, kita akan adakan paling kurangnya setiap don ada satu yang akan diurus oleh kerajaan negeri. Sampai ke satu tahap kita cuba merancang hak mai mengaji tu macam pergi main mayat dulu. Tahu tak tuan-tuan? Kok ni tak ada aku penuh mayat-mayat, tapi mayat naik van, nak balik orang bagi duit minyak. Kita nak buat konsep tu, mai mengaji, nak balik lagi kita bagi duit hak tukang driver bawa tu. Sebab apa tuan-tuan? Apabila rakyat dah ada ilmu, apabila rakyat duduk dalam majlis ilmu, dia kenal Allah, dia hormat ulama tuan-tuan, ketika itu rahmat Allah kita akan capai. Kita yakin dengan usaha kita akan buat ini, ada penyumbang-penyumbang yang akan bantu. Di samping dana kerajaan, kita bersedia tuan-tuan, dan perlu kepada kerjasama tuan-tuan. Kita akan memurnikan lagi tuan-tuan. Dan Nabi SAW bersabda lagi, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang diberi amanah kepada kamu, fa'tu minhu, buatlah setakat mana kita mampu. Sebab tu dalam jawatan ni jangan duk minta tuan-tuan. Nabi tak bagi minta jawatan. Orang bagi, orang bersila kita, ambil tuan-tuan setakat mana kita tu. Kita kata fa'tu minhu mastata'tum, kita buat setakat kita mampu. Tapi kalau kita minta jawatan, kita tak boleh buat, tu tak betul. Itu tak betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan kita perlu sedar bahawa dalam kerja-kerja Islam ni terlalu banyak tuan-tuan. Dalam kerja-kerja Islam terlalu banyak yang kita nak kena buat. Bahkan kita berhadapan sedangkan musuh bekerja lebih banyak pada kita hari ni. Masalahnya kita nak buat kebajikan ni, kita nak puasa kita banyak dah, tapi kita lupa musuh berbagai-bagai channel, berbagai-bagai peruntukan, berbagai-bagai, mereka bekerja 24 jam untuk nak memusnahkan Islam, untuk nak menghancurkan kita tuan-tuan. Inilah kesempatan yang ada ni tuan-tuan, rahmat dengan kerajaan baru ini, kita membetulkan keadaan. Kita betul-betul pakat perelok balik tuan-tuan. Perelok balik, insya-Allah rahmat Allah, rahmat Allah akan bagi. Dan maksudnya kita, mari kita bersama-sama mengisi kemenangan ini, mengisi pakat tengok apa idea yang baik, yang elok pakat kita buat, kita salurkan, kita bawa. Kalau kita kata hak mampu kita boleh buat dulu, kita buat dulu. Kalau sampai hak besar kita tak boleh, sampai ketua kampung, dah ketua kampung tak boleh, naik sampai ketua mulu begitu. Marilah kita sama-sama mengisikan kemenangan ini. Ialah memang payah tuan-tuan nak mengisi kemenangan ini. Jadi kita perlu kepada sokongan, bantuan daripada tuan-tuan. Dan sudah pastilah kerja ini bukan kerja yang mudah, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran. Mudah-mudahan kita terus mendapat rahmat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi agak lama tak main tuan-tuan, jadi cakap Melani pelik sikit, lain sikit. Jadi ikut-ikut ada apa-apa yang boleh dikongsi, tak tahu pula nak main kita bila. Kok ada permasalahan yang boleh kita kongsi bersama masyarakat setempat, sila maklum. Kok ada nak tanya apa malam ni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ni orang tua lah, orang tua. Ya. Saya orang Pak Ali lah. Cuma yang ada masalah adalah orang tidak orang.
dia suka rabak yang main dalam badan kita ni, dia suka ada dengki bukan dengki, dia kata tak pasal lalu dia termampu hati kita pasal kita bila dia tu masuk dalam badan kita, dia jadi faham lah macam itu, tak boleh faham. Ya, ya. Nak menghapuskan dia cukup payah. Ya. Contoh saya sendiri. Ya. Dia baca saya ada, dia baca Pak Ali dia jadi amanah. Ya. Itu ada bu, kawan lampu. Dia bela tu kata-kata sampai saya pun. Pak Dabu main boleh saya pun saya dah. Dia takut. Takut saya ada jadi mangsa. Dia tahu saya dah jumpa dah. Dia kata selagi mana ada perjuangan Islam yang berdasar Quran Sunnah. Kalau saya pulang masuk jelek, ingatlah saya murtad dalam perjuangan. Saya lama. Deri dah ni. Ada. Deri bagi saya musik. Jadi tu pendengar dia renai dia Allah. Kebetulan ada salah saya umur. Sebab saya pergi suruh jumpa dia. Dia pergi tu bukan saya ajak. Orang lain ajak saya pergi nak pergi JMC, nak beli besi buku. Cerita dia. Jadi saya tidur macam ni. Jadi inilah satu penyakit, satu apa yang cukup payah. Utama orang empat senang. Ya, ya. Kalau lain dia tak boleh buat, dia buat apa dia kita dia masalah dia. Kita jalan macam mana nak jatuh kan? Macam mana nak? Payah. Ya, ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan ada jawapan? Ini luahan kepada orang lama, tuan-tuan. Orang lama, orang yang berpengalaman. Inilah kita kata kita menjadi mata, menjadi telinga kepada kerajaan. Jadi sebab tu kadang-kadang apabila kita tengok satu benda, kita jangan cepat menghukum. Kita pergi tanya sendiri, pergi timbang sendiri. Contohnya lah, baru kadang-kadang kalau di sebelah sana Tok Uji Rahim lah, sebut Tok Uji Rahim ni macam-macam isyarat dia bagi. Tok Guru Presiden pergi ziarah dia, itu isyarat. Tapi orang kita ni tak faham juga. Tak faham juga isyarat dia. Kita kena tengok maknanya perjalanan yang banyak. Sebab tu kita kata hari ni kita serima sahabat-sahabat kita diturun di Labuan masa yang bubarkan PAN. Mai. Ialah siapa tak salah, tuan-tuan, ada salah. Kita perbetulkan kesilapan kita. Perbetulkan. Kadang-kadang kita tengok kita tak salah kah? Kadang-kadang kita lagi banyak salah. Tuan-tuan, kalau kita kata kita buat Islam, kadang-kadang takut kita lagi banyak tak buat Islam. Jadi orang pakat-pakat nak buat Islam. Sebab tu kita terima Cina Hindu pun kita terima. Sedangkan ni satu akidah, satu agama, pasal apa kita tak boleh terima? Tapi ikut hak lepas-lepas tu, hak tak betul, bertaubat pada Allah Ta'ala, tolong beredar. Ni sikap yang kita, keterbukaan yang ada pada kita, keterbukaan pada kita. Dan kita, mana kita lebih dekat, lebih mudah tak tapi jumpa sembang ini. InsyaAllah ni Pak Ali kita orang lama, tuan-tuan. Orang kata kalau Langkawi ni dia buka lorong dulu, buang hutan balak dulu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan mai ni jadi belukak dah. Dia tumpang balak dulu. Jadi kita kadang pandangan orang lama, cara orang lama, kita ada kadang nak kena faham juga rentak tu. Terima kasih Pak Ali. InsyaAllah kita perkasakan Langkawi. Kau ada baik. Ya. Salah dia pun jawapan lebih sebahaya. Anas dengan isu semalam dia yang kuih kawan. Dan kuih yang dekat stadium. Ya. Kat stadium kan dekat gate kat tepi. Tepi kan. Agak dekat sini lah kan. Ya. Yang kata-kata macam apa aja ni cuba menentukan mengkuih apa. Ya. Saya jawab betul apa, tuan-tuan. Isu dia bukan setakat situ, termasuk Tok Kong Cina di Simpang Kuala, tuan-tuan. Ni kita kata tadilah nak memperkasa ke undang-undang. Hak Tok Kong Cina tu pertama sekali atas tanah kerajaan. Yang kedua, tempat permainan awam macam padang bola ni, tuan-tuan ni. Di depan bola ni. Pergi buat Tok Kong tu. Adakah kerajaan pergi runtuh tu salah, tuan-tuan? Ni kita nak kena faham. Orang Cina pun kena faham, orang Hindu pun kena faham. Macam kita lah pergi
Pergi buat masjid atas tanah Cina. Nampak tuan-tuan? Bukan nak buat zalim, tapi itu undang-undang tuan-tuan. Kena laksana. Yang dah jadi isu dia termasuk pernah cerita kerajaan lama dulu lah. Berlaku juga di pokok senang. Dia ada satu pokok kayu, dia pergi belik kain kuning tu lah. Orang kita pergi buang, dia pergi belik lagi. Orang kita pergi buang, last kali dia pergi buat letak kuda plastik dalam tu dulu. Orang kita pergi nak tebang pokok, orang politik halang. Nampak tuan-tuan? Ahli majlis nak bertindak, tapi orang politik halang. Last kali tapak tu jalan, dia tepi jalan tuan-tuan. Tanah tu orang nak buat lebuh raya. Kerana nak jaga hati, asal pokok naik pokok tu, kira kita duk tengok tiap hari lalu tuan-tuan. Tak pasal-pasal tuan-tuan, kerajaan terpaksa bagi satu tanah lot dekat mereka. Ni kerja mereka tuan-tuan. Tak betul tuan-tuan. Isu yang kita kata hak tu hak awam tuan-tuan di Sipang Kuala. Termasuk dulu isu kita kata Ustaz Azizan dulu, yang peruntuh kita kata tempat sembelihan babi di kampung dekat Kampung Berjaya tuan-tuan. Cina pun rasa terima kasih banyak. Busuk tuan-tuan. Percaya tanya Cina hari ni, dia pun akan ucap terima kasih kepada Ustaz Azizan. Termasuk kita kata isu kita kata disebut jadi tokong Hindu tuan-tuan, itu juga adalah ditapak tak betul. Kalau tidak ada undang-undang, jumpa pokok mana betul pokok dusun Musangking Derian tuan-tuan, dia berasa ada, dia kata dia percaya, dia kata apa, adalah Veda dari mana pergi duduk tuan-tuan, pergi duduk belik pokok Sangking tuan-tuan. Tuan-tuan marah tak tuan-tuan? Dia istilah begitu mudah, dia nak abang kata dia langgar. Bukan hak dia, bukan tapak dia. Jadi adakah salah kerajaan yang bertindak tu tuan-tuan? Ni rakyat kena faham. Kalau semua tapaknya tu buat undang-undang sendiri, lingkup negara ni tuan-tuan. Bukan kita nak buat zalim pun ada. Islam tadi lah. Kalau tuan-tuan ada dusun Musangking, dia pergi belik pokok tuan-tuan. Terutama itu mudah nak bagi kita mudah faham isu tu, tapi dipolitikkan. Sedangkan adalah itu hak semua tuan-tuan. Kita pun pergi buat masjid atas tanah Cina Hindu mana, boleh tak? Tak boleh. Itu hakikat dia tuan-tuan, nak kena faham. Jadi mudah-mudahan kita kata kalau ada kawan-kawan kita daripada Cina, India, Hindu tuan-tuan, tolong perbetulkan. Tidak, MB tak lantiklah pegawai khas dia. Orang Hindu ada seorang tuan-tuan di SPP. Kalau ada kita kata tidak, Menteri Besar tak lantiklah wakil Cina sebagai pegawai khas dia tuan-tuan. Ni MB lah ni, Cina ada, Hindu ada. Dah lah Menteri Cina pun ada, Robert ada tuan-tuan. Tapi nak menjaga ni hak tak betul, tak kira siapa. Hang Cina, Hindu ke Melayu tak betul tuan-tuan. Ni kita nak kena faham. Tu sebab tu balik tadi ayat saya duk baca contoh ni, itulah bukan mudah nak jadi pemimpin, nak jadi kerajaan tuan-tuan. Dia perlu kepada sokongan daripada orang bawah. Orang bawah nak faham ni, sebab tu kita nak buat majlis ilmu. Ada majlis ilmu, insya-Allah dia boleh faham, kita boleh salurkan maklumat-maklumat. Mudah-mudahan Kedah sejahtera tuan-tuan. Kita mengharapkan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua tuan-tuan, warga Kedah ni. Wallahu alam, yang baik daripada Allah dan Maha Kuasa. Daripada ana minta maaf lah kalau terkasar sikit pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'aynin la tadba', wa min la yastajibu lahu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir quburana wa qubur aba'ina bil Qur'an. Allahumma amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin 'abid. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.